few of my teenagers say that people talking farther away sound closer than actually the person that's talking directly to them. They can't hear what they're saying. They're hearing everything else, and it becomes incredibly frustrating. It's also incredibly confusing. Think of being in a classroom, in a restaurant situation, and you're constantly working, getting confused with the message, not being able to follow the conversation. It's a lot of brain work. I have auditory processing problems. It's like swimming upstream, always catching up. Someone will say something, someone will ask me something. I immediately say, "What?" And then I answer the question or respond. I didn't need to rehear it. I needed more time to process the information. APD bukan masalah telinga atau pendengaran fizikal. Sebaliknya, ia adalah masalah bagaimana otak memproses bunyi. Murid dengan APD boleh mendengar, tetapi otak mereka lambat atau sukar menafsir maklumat auditori. Kajian menunjukkan antara 2 hingga 7% kanak-kanak didiagnosis secara rasmi dengan APD. Namun, angka sebenar mungkin mencecah sehingga 20%. And the point I'm trying to make is that the best analogy I've ever heard for APD is that it's like dyslexia for your ears. My eyes can see just fine with contacts in, the same way my ears can hear just fine. My brain just can't take in the information and put it out as something that makes sense. I have to do the work for it. Di Malaysia, isu pemprosesan auditory turut dikesan. Kajian Universiti Kebangsaan Malaysia mendapati kanak-kanak pengguna implan koklear masih menghadapi kesukaran memahami bahasa, terutama dalam suasana bising. Hospital seperti Green Eagles juga mengiktiraf auditory processing disorder sebagai gangguan sebenar. Malah, menurut helikopter, sekitar 5% kanak-kanak sekolah terjejas. Ini menunjukkan bahawa cabaran APD bukan isu asing, tetapi realiti yang dialami oleh murid di negara kita. Kesan APD terhadap pembelajaran amat ketara. Murid sering keliru mendengar arahan guru, lambat memahami isi pelajaran dan mudah ketinggalan dalam tugasan. Hal ini boleh menjejaskan pencapaian akademik walaupun tahap kecerdasan mereka setara dengan rakan sebaya. Selain itu, APD turut memberi kesan terhadap perkembangan bahasa dan kemahiran komunikasi. Murid mungkin mengalami kesukaran membunyikan perkataan dengan tepat, mengingat maklumat lisan serta memahami perbualan yang kompleks. Dari aspek psikososial, murid dengan APD cenderung berasa rendah diri, terasing daripada rakan dan berdepan risiko salah tanggapan seperti dianggap tidak fokus atau bermasalah tingkah laku.
Dalam jangka yang panjang, keadaan ini boleh menjejaskan pembinaan jati diri, keyakinan diri serta keupayaan mereka menyesuaikan diri dengan persekitaran sosial dan akademik. Oleh itu, kesan APD tidak boleh dipandang ringan. Ia bukan sahaja isu pendidikan tetapi juga memberi implikasi kepada perkembangan emosi dan juga sosial murid pada masa hadapan. Have some wiggle if you need it, but you're giving me lots of good focus. All right, here we go. You ready? Spe. Spit, spat, spat, spot, spot. That's it. Ran. Ran, Melalui auditory training therapy, otak dilatih secara berulang. Auditory training therapy melibatkan siri latihan khusus dari membezakan bunyi asas hinggalah memahami pertuturan dalam suasana bising. Latihan ini melatih otak untuk lebih fokus, mengingat dan juga memproses audio dengan lebih cakap. Dengan konsistensi, anak-anak mula memahami dunia bunyi di sekeliling mereka dengan lebih jelas. Dengan latihan yang konsisten, pemahaman mereka semakin jelas dan komunikasi seharian menjadi lebih mudah. Selain rawatan, seorang guru dan ibu bapa sangat penting dalam membantu murid. Guru boleh memberi arahan yang ringkas dan jelas. Murid juga boleh ditempatkan di bahagian hadapan supaya lebih fokus dan diberi masa tambahan untuk memberi respon. Bukan itu sahaja, kerjasama antara guru dan ibu bapa juga memainkan peranan besar. Dan berbincang secara berkala dan tampil kepada murid, guru dan ibu bapa dapat menyokong keperluan pembelajaran anak secara lebih menyeluruh. Auditory processing disorder adalah cabaran sebenar yang dialami murid. Jika tidak diberi perhatian, ia boleh menjejaskan pembelajaran dan keyakinan mereka. Namun, setiap cabaran ada jalan keluar. Dengan intervensi awal, murid mampu membaca dengan yakin, belajar dengan lebih baik dan membina kiri yang positif. Guru, ibu bapa dan juga komuniti adalah kunci kejayaan mereka. Arahan yang jelas, suasana yang tenang serta dorongan berterusan mampu membuka ruang kepada anak untuk berkembang. Ingatlah, setiap anak-anak berhak untuk didengar, difahami dan diberi peluang. Harapan kecil hari ini akan menjadi kejayaan besar esok.